Okey, baik. Dengar suara saya tak? Dah. Okey, mantap. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya ialah Amjad Zikri, boleh panggil Zikri. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang elektrik. So, sekejapnya saya present saya punya nota. Nota tu ada dalam grup WhatsApp, boleh tengok yang saya post tadi. Okey, nampak tak skrin ni? Nampak. Okey, thank you. Okey, baiklah. Kalau semua dah masuk, kita akan mulakan kita punya perbincangan untuk hari ini. Nampak kan skrin ni? Nampak. Okey, thank you. Okey. Okey, first kali, apa yang kita tahu tentang tenaga elektrik? So, tenaga elektrik ni kalau kita tengok dekat sekeliling kita, semua peralatan dekat rumah kita menggunakan elektrik. Contohnya TV, smartphone yang kita guna tu pun ada elektrik. Mesin basuh dan sebagainya. So, tenaga elektrik ni datang daripada sumber semula jadi ataupun buatan manusia. Okey, saya akan terangkan sekejap lagi. Tenaga elektrik tidak dapat dilihat, tapi kita boleh tahu yang dia ada. Contohnya macam kipas bergerak, lampu tu menyala. So, sumber elektrik tu, ini adalah antara contoh sumber elektrik yang ada. Pertama sekali ialah generator. Generator ni kalau kita tengok dekat pasar malam ada yang bunyi bising tu, itulah generator. Dia membekalkan tenaga elektrik. Seterusnya ialah akumulator. Akumulator ni pula digunakan untuk membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan. Contohnya dalam kereta mak ayah kita kan. Dalam tu ada bateri. Bateri itu adalah dipanggil akumulator. Okey, seterusnya ialah dynamo. Kalau saya laju sangat, bagi tahu je. Okey, seterusnya adalah dynamo. Dynamo ini pula adalah tenaga elektrik yang berpunca daripada putaran magnet. Dia akan membekalkan tenaga elektrik daripada putaran magnet. Contohnya kalau kita letak dynamo dekat basikal, ni namanya dynamo. Benda ni akan berpusing dan akan membekalkan tenaga elektrik. Seterusnya ialah sel kering. Sel kering ni banyak biasa kita tengok. Bateri lah. Bateri remote control, bateri lampu torchlight semua dipanggil sel kering. Seterusnya ialah sel suria. Sel suria ni yang kita tengok dekat bumbung rumah orang tu, yang warna biru yang macam ni dalam gambar ni. Sel suria ni dia menggunakan tenaga matahari menukarkan tenaga cahaya atau tenaga haba kepada tenaga elektrik. Seterusnya ialah jana kuasa hidroelektrik. Ini yang saya cakap semula jadi. Jana kuasa hidroelektrik ni, kita nampak dekat bawah ni ada motor. Dia sama je macam dynamo ni, daripada magnet kepada elektrik. Air yang ditakungkan dalam empangan ni akan dibenarkan mengalir untuk memutarkan motor dalam yang dekat bawah ni untuk menukarkan pergerakan kepada tenaga elektrik. Seterusnya, ini mesti ramai tahu kan. Ini adalah bateri smartphone. Bateri. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang litar elektrik yang lengkap. So, litar elektrik yang lengkap sebenarnya perlu ada 4 komponen penting. Contohnya bateri, mentol, suis atau wayar. Mentol ni boleh tukarkan macam-macam juga. Mentol ke, kipas ke. Suis ni kita dah tahu suis. Bateri ni sama ada daripada tenaga elektrik kat rumah yang kita, ataupun bateri biasa. Kita boleh guna. Depends pada apa yang kita nak guna. Contohnya mentol ke, kipas, contoh-contoh. So, apakah fungsi suis? Suis ni pula ialah alat yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. So, kalau tak ada suis ni, agak bahaya juga untuk kita matikan kipas ataupun hidupkan lampu sebab elektrik kan bahaya kalau kita pegang. So, kita perlukan suis untuk cara selamat menghidupkan ataupun mematikan suatu peralatan. So, apabila suis ditutup, elektrik
akan menyala. Mentol pada litar elektrik akan menyala. So kalau dah menyala, maksudnya litar itu dikira lengkap. Apabila suis terbuka, mentol tak menyala. So maksudnya litar tu tak lengkap sebab arus elektrik tak dapat mengalir. So kita tengok pula simbol dan komponen. Ini kena hafal sebab dalam soalan UPSR tu dia akan tanya. Ini dia akan tanya, contoh dia akan tutup gambar ataupun ataupun dia akan bagi gambar dan lukis simbol. So yang pertama sekali ialah sel kering. Ni gambar dia, bateri. Ini pula simbol sel kering ataupun simbol bateri. Fungsi dia membekalkan tenaga elektrik kepada litar. So kalau kita tengok dekat simbol bateri ni, dia ada panjang, dia ada pendek. Yang panjang ni positif. Panjang, positif. Pendek, negatif. So kalau kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok ada 3 panjang, 3 pendek. Maksudnya ada 3 bateri kat situ. Okey, seterusnya ialah mentol. Ini mentol. Ini pula simbol dia. Mentol ni tujuan dia menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. So seterusnya ialah suis. Suis ini adalah simbol suis. Yang untuk mentol ni, kalau macam susah nak lukis yang macam dalam gambar ni, boleh je lukis X. Bulat, lepas tu X dalam. Okey, kembali kepada suis. Okey, suis. Ini adalah suis, memutus ataupun melengkapkan litar. Kalau dia terbuka macam ni, tak dapat current nak lalu kan. So kalau ditutup, barulah dia dikira litar lengkap. So wayar. Apakah tujuan wayar? Wayar ni pula untuk membenarkan arus elektrik melalui. Dia macam jalan lah contohnya. Elektrik tu macam kereta. Wayar ni jalan. Kalau tak ada wayar, kereta tak boleh jalan. Okey, macam tu. Okey, seterusnya ialah kecerahan mentol. Kan kita dah buat litar, kita mesti nak tengok mentol tu cerah atau tidak. So, apakah yang mempengaruhi kecerahan mentol? First kali, yang mempengaruhi kecerahan mentol ialah bilangan mentol. Tujuan dia untuk menyiasat hubungan di antara bilangan mentol dan kecerahan mentol. Dia punya hubung kait dia, semakin banyak mentol dalam elektrik, semakin malap kecerahan mentol. Maksudnya, kita ada satu bateri, lepas tu kita letak 3 mentol. Maksudnya dia akan malap. Kita kurangkan mentol, maksudnya tinggal 2 dan mentol akan semakin cerah. Kalau tinggal 1, lagi cerah. Okey, macam tu. Seterusnya, yang mempengaruhi kecerahan mentol ialah bilangan sel kering. Maksudnya kalau kita ada 1 mentol, 1 bateri, dia menyala. Kalau 1 mentol, 2 bateri, lagi terang. 1 mentol, 3 bateri, lagi terang lagi. Macam tu. Tujuan dia untuk menyiasat hubungan kait antara bilangan sel kering dan kecerahan mentol. Semakin banyak bilangan sel kering dalam meter elektrik, semakin cerah kecerahan mentol. Okey, seterusnya, kita akan terangkan tentang jenis-jenis litar. Litar ni ataupun circuit ni ada 2. Satu ialah litar series circuit dan litar selari parallel circuit. So litar series dia mempunyai satu laluan sahaja. So manakala litar selari ada 2 atau lebih laluan. Kita boleh tengok gambar kat sini. Ini adalah litar series. Dia ada satu laluan saja, satu wayar saja. Pula ini litar selari ataupun parallel circuit. Dia boleh lalu sini, pusing, ataupun dia boleh pusing lagi ikut sini, yang atas ni, mentol ni. Okey. So, kalau dalam litar series, semakin banyak mentol, semakin malap. Yang kita belajar tadi, kalau banyak mentol, semakin gelap. Tapi kalau dalam litar selari pula, mentol dalam ni tak mempengaruhi kecerahan. Bilangan mentol tak mempengaruhi kecerahan sebab arus elektrik yang dialihkan sama saja untuk setiap mentol. Jadi dia menyala pada kecerahan yang sama. So, dalam litar series ni kita tahu dia ada satu laluan saja. Maksudnya dia kena lalu semua mentol yang ada dalam ni. Kalau satu mentol terbakar, dia dah tak boleh lalu dah. Maksudnya mentol yang lagi 2 ni tidak akan menyala. So manakala dalam litar parallel pula ataupun litar selari, terdapat ada 2 laluan. Kalau satu mentol ini terpadam,
dia boleh lalu lagi satu dan mentol ni akan menyala yang manakala ini tidak akan menyala. Kita akan terangkan switch pula. Dalam siri circuit ni, macam saya cakap ada satu laluan saja. Kalau dia tak tertutup, maksudnya tiada arus elektrik yang boleh mengalir. Manakala dalam siri parallel circuit, kalau kita letak switch dekat sini lagi satu, switch sini kita pindah dekat sini, lepas tu tambah lagi switch dekat sini. Kalau kita buka yang ini, dia akan boleh tetap mengalir sebab dia ada dua laluan. Ikut kesenangan, siri circuit ni atau litar bersiri adalah lebih senang dipasang, manakala litar selari sedikit sukar untuk dipasang. Dalam litar selari, sumber elektrik lambat habis sebab dia mengalir pada sama je. Manakala dalam litar selari, dia kena bahagikan untuk berapa banyak mentol yang ada, berapa banyak jalan yang ada, so dia sumber elektrik dia cepat habis. So kita tengok dalam ni, inilah litar selari. Litar lengkap sebab ada bateri, ada switch, ada mentol dan ada wayar. Ini adalah schematic diagram ataupun simbol, lukisan simbol. Ini adalah saya cakap tadi, lukisan mentol yang kalau susah nak lukis, kita lukis X dan bulatan saja. Ini adalah switch ataupun Swiss. Ini adalah bateri ataupun sel kering. Ini adalah wayar. So dalam, kita kena praktis lah. Selalu kita kena amalkan lukis ni. Sebab nanti dalam UPSR dia akan tanya, dia akan suruh lukis daripada gambar ni kepada lukisan schematic diagram macam bawah ni. Simbol ni kena ingat. Ni penting. Simbol-simbol ni semua. Ini pula litar parallel ataupun litar selari. Kena ada make sure, kena pastikan ada dua laluan. Walau macam ni satu laluan, satu bulatan, satu petak ni. Ini kena ada dua petak ataupun tiga. Boleh banyak, bergantung pada berbanyak bilangan mentol yang kita ada. Okey, baiklah. Sekarang kita akan bercakap mengenai kecuali pengendalian peralatan elektrik. Okey, anda masih bersama saya? Hello? Hello? Okey, tak apa, kita teruskan je. Dalam mengendali elektrik ni, kita kena mengambil langkah yang berjaga-jaga. Kerana elektrik ni boleh membawa kecederaan ataupun lebih teruk lagi kalau tidak dikendalikan dengan baik. Contohnya, jangan pegang switch elektrik dengan tangan yang basah. Contohnya kalau kita lepas mandi, kita jangan tekan switch tu bila tangan kita basah. So seterusnya, membiarkan peralatan elektrik terpasang terlalu lama. Ini pun tak boleh. Contohnya kalau kita charge telefon kita, jangan biar dia on terlalu lama. Itu yang kita selalu dengar yang kes meletup, telefon meletup. Lagi satu, kalau nak main game ke kat telefon tu, jangan charge sambil main. So jangan kita menggunakan wayar yang rosak ataupun wayar yang tak berkualiti. Contohnya wayar yang kita beli dekat pasar malam tu kan. Power bank yang kita beli kat pasar malam tu. Dalam tu dia semua barang-barang yang tak berkualiti. Tu yang kita dengar boleh meletup power bank dalam poket. Macam tu. So jangan mencucuk soket menggunakan bahan konduktor elektrik. So kalau kita ada switch, kita ada wayar yang ada dua pin yang cucuk kena cocok lidi tu lah. Kita jangan gunakan benda besi macam sudut, macam garfu ke. Jangan guna cocok untuk benda besi untuk masukkan wayar tu, untuk cucuk soket. Seterusnya, tidak mengamalkan langkah keselamatan semasa penggunaan peralatan elektrik. Contohnya kalau guna mesin basuh ke apa, berhati-hati lah kan, sebab melibatkan air. Air tu make sure jangan kita tengok kat bawah mesin basuh tu ada air bocor ke tak, sebab air adalah pengalir elektrik yang baik. So kalau kena kat kaki kita, nanti kita kena renjatan elektrik. So kita mestilah tahu basic-basic cara nak handle penggunaan elektrik di rumah. So apakah yang akan terjadi kalau kita gagal mengendalikan peralatan elektrik dengan baik?
So first kali mungkin ada berlaku renjatan elektrik. Renjatan elektrik ni adalah sangat bahaya, boleh menyebabkan kematian. Seterusnya ialah kebakaran. Ni kalau ni yang saya kata tadi, kalau kita charge phone lupa nak tutup. Tak apa kita masak nasi lupa nak tutup. Ini semua boleh menyebabkan kebakaran. Kulit melecur. Selain daripada kematian, renjatan elektrik ni juga mengalirkan haba. So dia akan menyebabkan kulit kita melecur. Seterusnya adalah kejutan elektrik, obviously. So apakah langkah keselamatan untuk mengalirkan peralatan elektrik? Okay, first kali kita elak membaiki peralatan elektrik dalam keadaan switch terpasang. Contohnya kalau kita nak repair kita punya phone kita kena off dulu baru kita repair. Nak repair TV, off dulu baru kita baiki. Macam tu. Elakkan buka aswang, ini dah ada dah tadi. Elak memasang ni pun dah ada. Pasang palang plastik. Ini untuk langkah keselamatan saja. Kita perasan tak switch charger kita semua plastik. Sebab apa? Plastik ni tidak mengalirkan elektrik. So selamat. So pastikan peralatan elektrik dipantau. Okay, ini pun perlu untuk kita charge barang yang kita nak guna di tempat yang senang dipantau. Supaya kalau berlaku litar pintas kita boleh off terus switch tu. Elakkan membiarkan setrika. Okay, ni saya cakap tadi, biarkan setrika, tempat masak nasi semua diletakkan di tempat yang senang terbakar. Contohnya tepi langsir ke, atas kain buruk ke, jangan. Elakkan bermain layang-layang berhampiran kabel elektrik. Okay, ni kita nampak bermain layang-layang ni, dia sebenarnya tali biasa je. Tapi sebab apa bahaya? Sebab kabel elektrik ni mempunyai voltan yang sangat tinggi. Bila kita bercakap voltan sangat tinggi, dia boleh mengalirkan elektrik melalui apa sahaja. Contohnya kalau layang-layang tu ada tali tu tersangkut dekat kabel elektrik. Nanti akan ada arus elektrik yang mengalir dalam tali layang-layang tu, seterusnya kena dekat kita. Jangan menggunakan peralatan elektrik yang sudah rosak, contohnya ataupun sudah rosak ataupun sudah pecah. Jangan kita gunakan sebab bahaya. Kalau terdedah kepada wayar tu, elektrik tu kena dekat kita, bahaya. So jangan cuba-cuba membaiki sendiri peralatan elektrik yang rosak. Kalau contohnya apa yang rosak? Charger kita rosak, jangan kita nak cuba-cuba buka skru tu. Sebab dalam tu ada transformer, dalam tu transformer tu sangat bahaya. Dia menukarkan arus elektrik yang sangat tinggi daripada rumah kita pergi kat phone kita. Kalau kita usik benda tu, bahaya, boleh meletup. Okay. So apakah contohnya kalau kita tengok kan, orang kawan kita dia pergi on switch switch lampu, tangan dia basah-basah. Lepas tu kita nampak dia kena elektrik. Apa yang kita perlu buat? Siapa tahu? Boleh jawab dekat chat ni kalau boleh. Kalau kita nampak tiba orang tu nak tutup switch, tiba badan dia bergerak-gerak. Tu maksudnya dia kena renjatan elektrik. So first kali, bila kita nampak orang yang kena renjatan elektrik ni, kita jangan pegang dia guna tangan. Sebab nanti kita akan kena sekali. Kalau boleh ambil batang kayu ke, mop ke, apa-apalah yang tidak mengalirkan elektrik. Jangan kita ambil batang besi pula, nanti kita kena sekali. Atau kita kena ambil batang kayu ke, kita tolak tangan dia jauh daripada elektrik tu. So itulah antara langkah keselamatan yang kalau kita nampak ahli keluarga kita ke kawan-kawan kita yang terkena renjatan elektrik. Okay. So kita akan beralih kepada soalan pula. Okay. Ini adalah contoh soalan yang bakal ditanya. So apakah matlamat penyiasatan ini? Kita baca soalan. Menunjukkan 2 litar yang diturunkan seorang murid. So kita tengok dalam ni ada litar selari, litar parallel circuit. Dalam dia adalah ada 2 litar S ni ada 2 mentol, litar T ada 3 mentol. Apakah tujuan dia? First kali kita akan mengkaji bilangan mentol dalam litar selari berkait dengan kecerahan mentol. Apa tujuan dia? Adakah litar ini, kecerahan mentol ini ada kaitan dengan bilangan mentol. Itulah matlamat penyiasatan ini. Mentol di litar manakah
yang akan menyala dengan lebih cerah. So, dalam lita parallel circuit ataupun lita selari, kecerahan mentol dia tidak berbeza. Berapa banyak mentol pun kita letak, kalau dia dalam parallel circuit, dia akan menyala pada kecerahan yang sama. Bergantung kepada bilangan bateri. Kalau bateri sama, dua-dua ni sama, berapa banyak mentol pun ada, dia tetap akan menyala pada kecerahan yang sama. Sebab dia semua mengalirkan arus sama rata. Ini pun sama rata. So, menyala sama rata. Nyatakan hubungan pemboleh ubah dan pemboleh ubah diperhatikan. Okey, kita tengok. Pemboleh ubah dia, bilangan mentol. Pemboleh ubah yang diperhatikan, kecerahan mentol. Hubungan dia, lagi banyak mentol, sama ada lagi banyak mentol lagi cerah ataupun lagi sikit mentol lebih cerah. Tapi kita tahu parallel circuit ni, dia punya kecerahan dia pada kadar yang sama. Apakah yang akan berlaku pada mentol di lita T jika satu daripada mentol itu dikeluarkan? So kita tahu parallel circuit ini, dia ada banyak laluan. Kalau satu kita cabut, dia tetap lagi dua ni akan menyala. Kalau tengah ni kita cabut, yang atas dengan bawah ni tetap akan menyala. Sebab dia ada banyak laluan. Sama juga dengan bawah ni kalau kita cabut, atas dengan tengah ni dia tetap akan menyala. Sebab dia ada laluan yang berbeza. So, namakan jenis lita bagi lita X dan Y. Ini adalah, kita tengok ada satu laluan saja. Satu laluan saja. Ini adalah lita siri ataupun series circuit. Mentol manakah yang akan menyala dengan lebih cerah? Lita mana yang akan mengalir dengan lebih cerah? So, kita tengok siri ni berbeza pula dengan parallel circuit. Siri ni, bilangan mentol dia menyebabkan mentol kecerahan mentol berbeza. Kalau lagi banyak mentol, lagi malap. Lagi sikit mentol, lagi terang. Macam tu. Mentol mana yang akan menyala dengan lebih cerah? Of course lah, lita yang mempunyai mentol yang sedikit. Lita X jawapan dia. Okay, jangkakan kecerahan mentol jika satu lagi mentol disambung ke lita Y. Okay, kalau 3 pun dah gelap, kita tambah lagi satu mentol jadi 4 mentol, maksudnya dia akan lagi malap. Okey, maksudnya tulis kat sini lagi malap. Nyatakan hubungan antara arus elektrik dengan bilangan mentol dalam lita siri. Okey, hubungan arus elektrik dengan bilangan mentol. So, kita tahu mentol ni banyak menggunakan arus elektrik. Lagi banyak mentol, lagi banyak memerlukan arus elektrik. Tapi kalau lagi banyak arus elektrik, lagi sikit mentol, maksudnya lagi teranglah mentol itu. So, kita tengok pula ini. Ini sama saja. Ni. Yang matlamat ni sama yang macam kat atas tadi. Mengkaji bilangan mentol dalam lita parallel ataupun lita selari. Dengan kecerahan mentol itu. Okay. Mentol mana yang akan menyala dengan lebih cerah? Macam saya cakap tadi, kalau dalam lita selari, mentol dia akan menyala dengan kecerahan yang sama. Apakah hubungan? Ini sama yang macam kat atas tadi. Bilangan mentol, pemboleh ubah dia adalah bilangan mentol dan pemboleh ubah yang diperhatikan ialah kecerahan mentol. Tapi dua-dua ni sebenarnya tak efek apa-apa pun sebab parallel circuit mentol dia menyala pada kecerahan yang sama. Lita selari menyala pada kecerahan yang sama. Apakah yang berlaku jika berlaku pada mentol-mentol di lita Q? Ini sama lita selari atau parallel circuit sama je. Kalau cabut, dia boleh mengalir mana-mana laluan yang available ataupun mana-mana laluan yang ada. So, kita tengok pula soalan 4. Kita tak dapat buat semua, kita buat mana yang ada je. Kita tengok apa yang saya berdasarkan apa yang saya perhatikan, yang selalu orang tanya. Dia akan tanya berkaitan dengan kecerahan mentol lah. Macam tu lah. Kecerahan mentol, dia akan tanya lita siri, lita selari. So, kita kena fokus dekat benda macam ni. Lagi satu, kita kena fokus dekat ni. Dia punya simbol ni. Dekat objektif, dia biasa akan tanya, dia bagi gambar simbol. Lepas tu soalan dia tanya, kita tengok. Apakah simbol di dalam soalan tu? Contohnya kita tengok soalan ni. Tak ada pula.
Contoh kalau dia bagi gambar bateri ni tapi dalam bentuk schematic diagram ataupun lukisan simbol yang yang kita belajar tadi, ini bateri. Nanti dia akan tanya bateri, apakah ni switch, ni apa, mentol, macam tu. Kita tengok pula soalan objektif. Berikut ialah sumber tenaga kecuali apa? Sel kering kita belajar tadi ada. Dynamo ada, sel suria ada. Gabus ni apa? Tak ada, tak logik kita. Jawapan dia gabus. Okey. Ini nampak. Selain daripada simbol, kita kena juga tahu apa fungsi fungsi switch ataupun bateri apa semua. Besarkan sikit, tak nampak. Yang mana tak nampak? Soalan. Okey, sorry tak nampak. Okey, terima kasih Zulhakim. Nampak dah? Nampak lagi besar ni. Okey, kita tengok soalan ni. Ni dia tanya fungsi wayar. Nanti dia akan tanya bermacam-macam, fungsi switch lah kan. Kita kena tahu, contoh kita baca pula ni, fungsi wayar penyambung ialah apa? Membenarkan haba, membenarkan arus air. Arus air, memang arus air, apa kaitan air yang dalam elektrik, so potong. Membenarkan arus elektrik melalui getahnya. Okey, ni macam betul arus elektrik tapi melalui getahnya, kita hold dulu. Membenarkan arus elektrik melalui litar. Okey, ni macam betul, so confused kan. So jawapan dia D. Sebab getah ni tidak boleh mengalirkan elektrik. Ni pula mengalirkan haba, macam betul kan. Sebab dalam elektrik ada haba tapi dia bukan tujuan utama. Haba ni sebenarnya adalah disadvantage ataupun satu pengurangan. So kita, fungsi wayar ialah membenarkan arus elektrik mengalir melalui litar. Yang macam saya cakap tadi, wayar ni adalah macam highway. Elektrik tu adalah kereta. Kereta lalu dekat highway. Elektrik lalu dekat wayar. Itulah fungsi wayar. So fungsi switch ni pula memutus atau menyambungkan litar ataupun memutus atau menyambungkan jalan. Ni bukan. Ini adalah analogi saja. Memutus dan menyambungkan papan ni lagi dah tak berkaitan. So jawapan dia memutus atau menyambungkan litar. Dia macam ibarat highway lah. Macam highway kita ada tol. Tol tu ibarat switch. Kalau tak ada tol, tak boleh lah melalui arus elektrik tu, tak boleh lalu. So kita kena tekan dulu. Kat switch ni barulah dia akan mengalir. So kita tengok pula. Kenyataan berikut benar atau salah. Mentol dalam siri selari menyala dengan lebih cerah berbanding litar bersiri. Siri selari ialah parallel circuit. Litar bersiri adalah series circuit. Mentol dalam litar selari menyala dengan lebih cerah berbanding litar siri. So maksudnya dia kata, kalau kita ada dua litar, satu litar parallel ataupun litar selari dengan litar series ataupun series circuit, mentol dia sama, bateri dia sama, mana yang lebih cerah? Jawapan dia, litar selari akan lebih cerah. Litar parallel circuit akan lebih cerah. So jawapan dia benar. Okey, itu saja dari saya. Kalau ada tak faham apa-apa, boleh message ataupun boleh buka voice. Ya. Okey, kalau tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. Saya serahkan kepada saudara Imran Hafizuddin untuk keadaan jirim. Jirim. Jirim kan. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Dengar. Nampak tak skrin? Nampak. Okay. So, hari ni tajuk kita adalah keadaan jirim. So, jirim ni kan ada 3 tau.
Korang tahu kan? Pepejal, cecair dengan gas. Okey, apa contoh pepejal? Senang je benda ni. Apa contoh pepejal? Soalan dia. Kalau tak nak buka voice, boleh tulis kat chat. Apa contoh-contoh pepejal? Batu, betul? Okey, apa contoh cecair pula? Air. So, air apa-apa air semua cecair, betul? Gas? Contoh gas? Air cola. Air cola gas. Okey, gas. Gas ni contoh macam oksigen. Apa lagi? Nitrogen. Gas-gas yang dalam udara lah. Yang kita tak nampak. Okey. So, itu 3 jirim yang ada. So, jirim ni dia sebarang objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So, ketiga-tiga ni dia mempunyai jisim. Nampak tak? Mempunyai jisim, mempunyai jisim, mempunyai jisim. Tiga-tiga ni juga memenuhi ruang. Gas ni sebenarnya memenuhi ruang walaupun kita tak nampak, tapi sebenarnya dia memenuhi ruang yang ada di sekeliling kita. Yang apa kita nafas ni, oksigen ada je sekeliling kita dan dia memenuhi ruang. Okey. Yang kedua adalah dapat disentuh dan dirasa. Dan yang ketiga, wujud dalam 3 keadaan, pepejal, cair dan gas. Okey. Okey, apa beza antara tiga-tiga ni? So, kita ada pepejal, cair, gas. Okey. Tiga-tiga mempunyai jisim. Okey. Tapi pepejal dengan cecair mempunyai isi padu yang tetap. Apa maksud dia dengan isi padu yang tetap ni? Sebagai contoh, contohnya, okey, ice cube. Ice cube tu pepejal kan? Kita tahu yang ice cube tu contohnya adalah 3 gram katakan. Kita boleh ukur berat dia. Lepas tu cair ni pula pun kita boleh letak dalam botol dan kita tahu berapa berat dia. So itu maksudnya isi padu yang tetap. Tapi gas kita boleh masukkan dalam bekas apa-apa tapi isi padu dia takkan tetap. Okay. So lagi satu sifat pepejal ni bentuk yang tetap. Kenapa pepejal bentuk tetap? Sebab macam ais kan tetap. So kita nak ubah ais tu kita kena tukarkan jadi benda lain. Tapi kalau air, kalau kita letak dalam botol dia akan ikut botol tu. Kalau kita letak dalam cawan dia akan ikut bentuk cawan tu. So sebab tu kat sini dia cakap bentuk yang tetap, sini dia cakap tidak mempunyai bentuk tetap. Ngambil bentuk bekas yang diisinya. Okay. Pepejal tidak mengalir, air dapat mengalir, tu faham kan? So pepejal ni tak boleh dimampatkan. So, kalau kita mampatkan pepejal ni, kalau kita tekan ais tu, nanti tangan kita yang sakit, betul tak? Kalau kita buat kat cair pun, mana boleh mampatkan cair kan? Okay, so last sekali, gas ni sifat dia boleh dimampatkan. Itu beza dia antara dua ni. Okay, so dah settle. Kita tengok pada perubahan keadaan jirim pula. Jirim akan berubah keadaannya apabila menerima haba dan kehilangan haba. So dia dah ada dua. Terima haba, kehilangan haba. Tu je. So kat contoh lah. Kalau pepejal ada ais ni, dia terima haba daripada matahari. Apa akan jadi kat ais tu? Dia akan cair, betul tak? So kita panggil benda tu peleburan. Pepejal ke cecair. Dia terima haba daripada matahari dan dia akan cair. So itulah peleburan. So contohlah cara kita nak macam fikir macam mana. Kenapa benda ni dia jadi air? Sebab dia menerima haba. Okay, next kita ke pendidihan. So cecair ke gas? Pendidih. Contohnya kita
masak air. Masak air, kita panaskan air tu sampailah 100 Celsius. So, memang panas lah kena cerita. So, cair tu nanti dia beruap. Uap tu sebenarnya adalah bentuk dia dalam bentuk gas. So, ni pendidikan ni pun menerima haba. Sebab apa? Kita panaskan air tu supaya dia jadi gas. So, peleburan dengan pendidikan ni menerima haba, okey? Pembekuan pula kehilangan haba. Dia terbalik dengan dua ni. Sebab apa? Cair air tu kita masukkan dalam peti sejuk, nanti dia jadi pepejal, dia jadi ais. So proses ni dipanggil pembekuan. Kondensasi pula adalah proses gas kepada cair. So gas kepada cair contohnya kalau kalau kita panaskan air, lepas tu kita panaskan air tu ada gas kan. Lepas tu kat atas gas tu kita letak piece of paper. So nanti ataupun gelas. Nanti gas tu akan bertukar kepada cecair. Sebab dia punya molekul gas tu terlanggar kat piece of glass tu. So nama dia kondensasi. Penyejatan pula cecair ke gas, terbalik. Cair ke gas, contoh penyejatan ada kat sini, penyejatan. Air terus jadi gas. So, dia sama lah dengan pendidikan sebenarnya apa ni? Cair ke gas. So, itu saja untuk ni. Terusnya, bajal ni kita dah bagi tahu. Okey, penyejatan ni ada benda penting. Penyejatan ni tadi kita tengok apa? Cecair ke gas. Proses perubahan cecair menjadi gas hanya berlaku pada permukaan cecair. So, ada 4 faktor yang mempengaruhi penyejatan. Cuaca yang panas, keadaan angin, kelembapan udara dan luas permukaan. So, 4 faktor ni kita boleh fikir je sebenarnya. Cuaca panas. Kalau kita nak sidai baju, kita letak time mendung ke kita letak time ada matahari? Mestilah kita letak time ada matahari kan. So, cuaca yang panas. Lepas tu, lagi satu, kita nak sidai baju ni, kalau berangin, lagi cepatlah kita punya baju kering, betul tak? So, keadaan angin ni pun salah satu faktor penyejatan. Ketiga adalah kelembapan udara. Kelembapan udara ni, kalau dalam udara tu, kelembapan ni maksudnya dalam udara tu ada air. So kalau lagi lembap udara, akan lagi slow kita punya penyejatan. Sebab ada banyak air dalam udara kan. Okay, kemudian luas permukaan. Luas permukaan ni, kita tengok P, Q, R, S. Antara semua ni, S ni akan lagi S ni paling besar luas permukaan dia, so dia akan lagi cepat sejat air. Okay, pembekuan kita tahu kan. Okay, pembekuan ni takat beku ais adalah kosong. Lepas tu takat didih adalah 100. So didih 100 dan ais kosong. Okay, ni kalau ada yang tak faham pasal kondensasi ni, ni dia tunjuk air panas. Uap air kan naik kan. Lepas tu kita letak ni apa-apa kat sini. Nanti dia terkena kat surface ni dan dia akan jadi air. Dia sebab tu macam kalau kita contoh siapa yang ada spek tu kan. Korang cuba bernafas. Lepas tu nafas korang kena spek korang. Itu sebenarnya uap air menjadi air. Gas menjadi air. Okay. So, kita tengok kitaran air semula jadi pula. Kitaran air semula jadi ni sebenarnya sama je apa yang kita belajar tadi. Tapi kita apply dia kat dalam kitaran air semula jadilah.
So sama je sebenarnya. Kalau kita kata tengok kat sini. First kali, air tersejat. So air yang kat laut ni, dia naik. Dia akan jadi, first dia cair jadi gas. So gas, bila dia jadi gas ni, okay, bawah ni panas. Tapi dia sampai ke atas ni, makin sejuk. Sebab dia memang macam tu. Contohnya, awak naik ke Genting Highland, kat atas tu sejuk, betul tak? So memang kat bawah adalah panas dan atas bila udara kat atas akan lagi sejuk. So wap air ni naik ke udara, dia jadi sejuk. Jadi sejuk, kiranya dia kehilangan haba kan. Dia kehilangan haba dan dia jadi membentuk awan. So ni sebenarnya proses apa? Gas tadi, betul tak? Gas menjadi cecair. So ni sebenarnya awan ni dalam bentuk cecair. Okay. So bila gas tu dah berat sangat, gas pula. Awan ni dah berat sangat. Gabungan titisan air kecil dan awan berat, titisan air mula jatuh. Bila dah berat, dia akan jatuh sebagai hujan balik. Hujan jatuh dan mengalir ke dalam sungai dan ke laut kembali. Hujan yang turun akhirnya mengalir semula ke laut dan meneruskan proses yang sama. Ada 3 kepentingan kitaran air semula jadi. First kali membekalkan air bersih kepada hidupan. Kedua, menjaminkan bekalan air bersih yang cukup dan membantu mengimbangi suhu bumi. So, fahamkan semua? Senang je benda ni. So, sekarang ni kita tengok ke soalan pula. Okay. Soalan first. Soalan first Okay. Antara pasangan berikut yang manakah adalah cecair? Siapa boleh jawab? Kalau tak boleh cakap, boleh guna chat. Antara pasangan berikut yang manakah adalah cecair? Ada yang boleh jawab tak? Madu dan sos tomato. Okay, betul. Jawapannya yang betul. Ni obvious kan? Kenapa madu dan sos tomato? Sebab ni batu dengan pembaris ni pepejal. Oksigen, gas, kerusi ni pepejal. Udara ni gas dan buku ni pepejal. So, jawapan yang satu betulnya adalah madu dan sos tomato. Okay, next. Antara pernyataan berikut, manakah yang benar mengenai fasa cecair? Siapa boleh jawab? Mempunyai bentuk tetap dan isi terpadu tetap. Zarah-zarah adalah amat berjauhan daripada satu zarah ke zarah yang lain. Punya bentuk tidak tetap dan isi terpadu tidak tetap. Punya bentuk tidak tetap tetapi isi terpadu yang tetap. Siapa tahu apa jawapan dia? Ingat balik apa yang kita ajar tadi. Siapa boleh jawab? Tak ada yang boleh jawab ke? Okay. Kalau tak ada yang boleh jawab, kita tengok balik kat tadi. Ni cakap pasal cecair, betul tak? Cecair mempunyai jisim. Isi padu yang tetap memenuhi ruang. Bentuk, air tadi bentuk tidak tetap ke bentuk tetap? Kita tengok antara ni dengan ni, beza dia adalah bentuk tidak tetap dengan isi padu dia tidak tetap, yang ni tetap. So yang first ni, dia cakap bentuk tetap dan isi padu tetap. Tapi kat sini dia cakap tidak mempunyai bentuk tetap. Sebab kita tuangkan air dalam apa bekas, dia akan ikut dia akan ikut bentuk bekas tu. So sebenarnya jawapan dia mempunyai bentuk tidak tetap dan isi padu yang tidak tetap. Salah juga.
Ni isi padu dia, kenapa yang ni salah adalah isi padu dia tetap. Yang isi padu yang tidak tetap adalah gas. Okay. So, mempunyai bentuk tidak tetap dan isi padu yang tetap. Okay, unknown gamer, bagus. Inilah jawapan dia. Okay, next. Pernyataan zaman satu betul. Di bawah mengenai sifat pejal, cair dan gas adalah betul. Okay. Ini kita jawab samalah. Pepejal dapat dimanfaatkan manakala cair dan gas tidak dapat dimanfaatkan. So tadi kita tengok pepejal tidak boleh dimanfaatkan. Okay. Gas tidak boleh dimanfaatkan. So dia cakap kat sini pepejal dapat dimanfaatkan manakala cair dan gas tidak boleh dimanfaatkan. So sebenarnya gas boleh dimanfaatkan dan pepejal dan cair tidak boleh dimanfaatkan. So ni salah. Pejal, cair dan gas mempunyai jisim. Ni betul ke tak? Tengok. Mempunyai jisim dan mempunyai jisim. Semuanya mempunyai jisim. So, 2 adalah betul. Tinggal ni dengan ni. 2 dan 3 dengan 2 dan 4. So, kita tengok 3 pula. Cair mempunyai isi padu yang tetap. Cair mempunyai isi padu yang tetap dan memenuhi ruang. Betul tak betul ni? Cair mempunyai isi padu yang tetap tak? Salah. Cair mempunyai isi padu yang tetap, betul. Dan memenuhi ruang. So jawapannya 3. So jawapan yang akhirnya adalah 2 dan 3. Pejal dan cair tidak mempunyai, kita tengok nombor 4 ni kenapa salah? Pejal dan cair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ni memang salah lah, sebab kalau pejal tak ada bentuk yang tetap, nanti dia jadi pelik lah. So ais tu dia tetap. So dia tak akan berubah apa, dia akan tetap. Cair pun sama. Jawapannya 2 dan 3. Okay. Apakah keadaan jirim bahan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah? Ni senang je. Apa boleh jawab? Solid. Betul. Jawapannya adalah pejal ataupun solid. Okay. Gambar rajah di bawah menunjukkan sebotol kicap. Berikut yang mereka mewakili zarah-zarah bahan kicap. Okay, ni A, B dengan C. So, ni abang bagi korang fikir, apakah jawapan ni? Antara A, B dengan C. B. Okay, mana satu jawab B. Yang lain ada nak jawab? Ada nak cuba? Tengok faham ke tak? B, betul. Lagi ada tak? Okay. Kenapa jawapan dia B adalah, okay, pejal ni, dia punya molekul dia vibrate kat satu tempat. Semua ni vibrate kat satu tempat. Betul ni cair betul. So kenapa dia punya macam ni? Kenapa dia punya molekul macam ni? Sebab dia ada tempat nak bergerak tapi restricted. Sikit je tempat dia nak bergerak. So ni kalau pepejal ni, dia tak boleh bergerak langsung, sebab tu dia tetap, benda tu tetap. So ni molekul dia bagi, sebab tu air akan ikut bergerak, bekas yang ni, yang ada air, contohnya air dalam bekas air kan. Sebab tu dia akan sebabkan molekul ni bentuk macam ni, dia akan ikut bekas tu. So ni laju, dan molekul laju dan sentiasa berlanggar ni adalah gas. So ni pepejal, cair dan gas. Jawapan yang betul B. Bagus. Rajah di bawah menunjukkan pengkelasan jirim. Pen, jus, nitrogen. Apakah TUV? A, B, C, D. Apa jawapan dia? B.
Ada Mazatul cakap B. So B ni T pen, pepejal. Betul. U jus. C cair. Betul. Jus cair kan, kita boleh minum cair kan, betul kan? Nitrogen gas. Betul tak? So jawapannya betul. Bagus Mazatul. Bagus Unknown Gamer. Bagus ketiga. Okay, next question. Antara padanan berikut yang manakah padanan yang betul? Gas, nitrogen. A, B, C, D. Apa jawapan dia? Najwa. Okay, sorry Najwa. Nama kat sini Mazatul. Jawapan dia A. Okay. Kita tengok gas, nitrogen. Cair, oksigen. Betul ke ni? Gas, nitrogen. Oh, betul lah. Gas, nitrogen. Sekejap. Bukan, jawapan dia bukan A. Ni kat sini dia cakap gas, nitrogen. Cair, oksigen. So, ni ada dua. Tak perasan Ni ada satu, ni ada dua. So, gas betul, nitrogen. Tapi cair, oksigen bukan cair. So, ni salah. Gas bukan jus. Dan kat sini gas, hidrogen betul. Cair, kopi betul. So C jawapan dia. Yang ni gas T salah lah. Cair nitrogen pun salah. So sebenarnya jawapan dia C. Okay. Terus pula X tidak mempunyai bentuk yang tetap, tapi X mempunyai isi padu yang tetap. So macam tadi kita dah jawab, X mempunyai bentuk yang tetap dan isi padu yang tetap. So isi padu yang tetap, X mempunyai isi padu. Dia tak bentuk yang tak ada bentuk yang tetap ni adalah cair. Betul tak? Cair jawapan dia. Kita dah jawab tadi kan, faham lah kan? Okay, nombor 9 pula. Jadi bawah menunjukkan perubahan keadaan jirim apabila haba dibekalkan. So ni kita tahu ni solid, ni ais. Kita panaskan ais, jadi apa ni? Jadi air. So pernyataan mereka yang benar mengenai perubahan susunan zarah-zarah jirim di atas. Apa jawapan dia? Siapa tahu apa jawapan dia? A. Saiz zarah kekurangan. Ada yang lain nak jawab? Nak cuba jawab? C. Jarak di antara zarah menjadi dekat. So yang ni macam ramai tak faham je. Ada yang faham tak? Kena apa? Okay. Ni lah. Kita tengok yang jawapan A dulu. Saiz zarah berkurangan. Saiz zarah tak mungkin berkurang. Sebab apa? Sebab saiz zarah dia sentiasa sama walaupun dia panaskan ke apa ke. Ni A ni memang salah. Okay, jarak di antara zarah menjadi dekat. Ni dah dekat. So ni jauh lah. So macam salah lah ni. Jarak antara zarah ni jadi jauh lah sepatutnya, betul tak? So, ni salah. Tenaga haba diserap. So dia dah bagi dah sebenarnya jawapan kat atas ni. Jadi dia menunjukkan perubahan jirim apabila haba dibekalkan. So tenaga haba ni diserap oleh ais ni, sebab tu dia jadi air. So sebenarnya dia dah bagi dah jawapan kat atas. So kena baca soalan. So kita daripada soalan kita dah dapat jawapan tenaga haba diserap. Daya tarikan antara zarah meningkat salah sebab ais mempunyai daya tarikan yang paling kuat. Sebab tu dia tak boleh pecah. Boleh lah, ais boleh pecah, tapi contoh pepejal lain lah. Dia sangat kuat dia punya daya tarikan. Ini lemah daya tarikan yang paling lemah adalah gas. Okay. Kita tengok. Soalan last. Antara pertanyaan berikut yang mereka benar.
Okay, siapa nak jawab ni? Ni last. Satu, A, B, C dan D. Last soalan. Baca slow, baca soalan dia and try jawab. Discrete tu apa? Discrete ni cakap lah discrete ni apa? Sekejap discrete ni dia asing. Kiranya macam bila kita cakap discrete particles ni maksudnya partikel asing-asing. Setiap satu partikel. Okay, kita tengok jawapan dia. Tak siapa jawab lagi. Kita tengok satu-satu dulu. Jirim terdiri daripada zarah kecil dan diskrit. Betul tak? Jawapannya betul. Sebab apa? Kita tengok soalan sebelum ni. Ni adalah sebenarnya zarah kecil dan diskrit. Diskrit tu maksudnya satu, dua, setiap satu ni berlainan. Satu, dua, tiga. Nampak kan? So, satu ni betul. Satu ni betul. Kita tengok nombor 2 pula. Tenaga kinetik dalam zarah bergantung kepada saiz jirim. Dia betul tak? So kalau saiz jirim tu lagi besar, maksudnya tenaga kinetik dia lagi laju. Betul ke? Kita tengok juga soalan sebelum ni. Contohnya kita ada saiz jirim ni. Okay, saiz jirim ni maksudnya kita Allah. Kita ada ais yang kecil ataupun yang besar. So kalau kita ada ais yang kecil dengan besar, dia punya, okay, ni ais kan? Ni kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 partikel. Katakan ada 20 partikel ni. Maksudnya ais tu lagi besar. Kinetic energy dia still sama, betul tak? Tenaga kinetik dia still sama sebab dia still pepejal. So sebenarnya ni salah sebab tenaga kinetik dia tak bergantung kepada saiz jirim. Saiz jirim tak akan jadikan dia lagi laju. Kalau dia pepejal, dia sama macam pepejal. Walaupun dia lagi besar. So, dua ni salah. Jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ni bukan betul kan? Dan zarah dalam jirim sentiasa bergerak atau bergetar secara rawak. So, zarah dalam jirim sentiasa bergerak atau bergetar secara rawak adalah betul. Kalau dalam cecair dia bergerak dan dalam pepejal dia akan bergetar secara rawak. So jawapan dia 1, 3 dan 4. Okay. Itu saja untuk hari ini. Saya serahkan kepada siapa? Saya. Okay, Amjad. Okay, itu saja untuk pada hari ini. Elektrik dan jirim. So nanti saya akan upload apa yang diajarkan pada hari ini nanti saya akan upload dan send link dekat WhatsApp group. So kalau siapa yang tak sempat nanti bolehlah tengok balik video yang saya rakam tadi. Kalau nak salin nota ke, kalau tak faham apa-apa boleh tanya dekat WhatsApp group juga. So kita jumpa pada esok hari pada waktu yang sama. Okay, itu saja. Terima kasih kerana masuk ke dalam kelas ni. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay.